Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membawa lagi satu perkongsian bersama tuan-tuan, iaitu penggunaan data pivot dalam analisis data SKPM G2. Tuan-tuan perempuan, data pivot ini adalah salah satu konten yang terdapat dalam perisian Excel yang biasa gunakan. Tapi dengan menggunakan data pivot ini, dia lebih menjurus kepada faedah-faedah dan boleh kita dapati dalam konteks pengurusan data. Jadi dalam data pivot yang akan kita kongsikan bersama ini, antara fungsi data pivot ini adalah untuk merumus, merangkum, menganalisis, mengeksplorasi dan juga untuk presentation bagi data-data yang ada dalam SKPM G2. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita bercakap tentang SKPM G2, sebenarnya ada terdapat banyak data yang boleh kita lihat dan seterusnya boleh kita manfaatkan dalam konteks untuk merancang dan juga tindakan yang berasaskan kepada data driven yang kita perolehi dari lapangan. Okey, jadi tuan-tuan, hari ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk melihat bagaimana kita menggunakan data pivot ini dalam konteks analisis SKPM G2. Ini adalah paparan bagi SKPM G2. Jadi kalau kita lihat daripada standard 1 sehingga standard 4, sebenarnya ada terdapat banyak data yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, pencapaian dan sebagainya. Dan data-data ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat jika dapat kita gunakan dalam konteks untuk membantu kita meningkatkan pengurusan, terutamanya sama ada di peringkat setiausaha, SKPM, penolong kanan, pentadbir sekolah, malah pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah dan juga di Pejabat Pendidikan Negeri. Jadi tuan-tuan, bila kita melihat data ini dalam SKPM ini, kita akan cuba menggunakan beberapa contoh data yang ada dalam SKPM ini yang akan kita gunakan untuk memproses dan juga untuk membuat akhirnya sehinggalah kita peringkat membuat presentation pada data ini. Ini adalah satu data yang kita dapat daripada standard 4. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat pada standard 4, ada 6 aspek ataupun standard yang kita lihat semasa pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi ini adalah paparan yang saya crop daripada sistem. Ia merangkumi daripada nama dan juga tempoh bagi pencerapan dijalankan dan juga maklumat mengenai mata pelajaran yang dicerap serta 6 aspek atau standard yang kita lihat dalam pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan termasuklah dalam ini nanti kita lihat akan dalam bentuk jumlah skor dan juga di taraf yang diberikan kepada guru pengenaan semasa pencerapan dijalankan. Ini juga adalah contoh data yang kedua. Data kedua daripada standard 3.2, pengurusan co-curriculum, yang kita lihat dalam ini mempunyai data juga. Data bagi setiap kelab dan persatuan, bagi 3.2.2, 3.2.3 sukan permainan, 3.2.4 badan beruniform. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ada banyak data yang boleh kita dapati, dan jika kita tidak dapat menguruskan data ini dengan teratur, dengan sempurna, data-data ini tidak akan beri apa-apa manfaat pada kita. Jadi dengan masa yang kita ambil untuk melengkapkan data-data ini, seharusnya dapat kita manfaatkan untuk tujuan yang lebih jauh daripada itu. Tuan-tuan, ini adalah data yang kita proses daripada raw data yang kita tengok daripada SKPM. Jadi dalam ini kalau kita tengok, ini adalah semua item-item yang terdapat dalam
SKPMG2. Dan kalau kita lihat data yang seperti ini, sebenarnya dia agak membosankan dan agak sukar untuk kita membuat satu rumusan. Ya. Jadi kalau kita tengok perbezaan, ya, ini adalah data yang kita proses daripada raw data ya, dalam bentuk Excel. Dan yang kedua ini adalah bagaimana kita menggunakan data pivot untuk menjadikan data ini dalam bentuk summary yang kalau kita lihat data ini lebih dapat memberi makna kepada kita. Jadi tuan-tuan, contoh yang kita lihat dalam paparan ini adalah data berkaitan dengan pencerapan. Ya, yang mana kalau kita proses melalui data pivot, kita boleh memilih kepada aspek-aspek apa yang nak kita lihat dalam proses data yang kita lakukan. Ya. Jadi contoh dalam ini, saya telah membahagikan untuk melihat data pencerapan mengikut kepada bidang. Ya, jadi ini adalah bidang-bidang, bidang bahasa, kemanusiaan, sains matematik dan sains teknologi. Dan yang ini adalah bilangan pencerapan bagi setiap bidang berkenaan. Jadi kalau kita tengok di sini, dalam bidang bahasa, ada 31 pencerapan dijalankan, kemanusiaan 39 pencerapan, sains matematik 17 dan selebihnya 12 adalah dalam mata pelajaran di bawah bidang teknik dan vocational. Jadi data-data ini dapat memberi makna dan juga dapat memberi tafsiran kepada kita dengan secara cepat dan juga dengan cara yang pantas. Ya. Ini juga adalah data yang kita proses juga melalui data pivot. Daripada data, raw data, kita pindahkan dalam bentuk data pivot dan daripada analisis yang ada daripada data pivot, kita boleh melihat beberapa aspek lagi. Misalnya, dalam bahasa Melayu, dicerap sebanyak 19 kali dan average markah bagi skor bahasa Melayu ialah 84, bahasa Tamil 82, 85.06 untuk English. Yang mana keseluruhan average markah bagi bahasa adalah 84.62. Dan semua proses ini dapat kita jalankan dengan masa yang cukup singkat, tidak perlu membuat formula, tidak perlu buat pengiraan dan boleh dijalankan secara pantas dan juga paparan yang lebih memberi makna, menarik dan beri makna. Ya, tuan-tuan. Ini adalah raw data yang saya ambil daripada raw data SKPMG2 yang dipindahkan dalam bentuk Excel supaya selepas ini kita dapat membina pivot data. Ya. Jadi kalau kita tengok data yang ada dalam Excel ini, bentuknya adalah sukar untuk kita memberi pentafsiran. Ya. Jadi susah juga untuk kita memberi makna pada data-data yang formatnya seperti ini. Jadi sebab itulah kita akan jadikan dalam bentuk pivot data supaya dengan itu mudah untuk kita menjalankan atau melihat kepada analisis data yang berkenaan. Jadi sebagai langkah pertama, untuk membina pivot data ini, kita pergi pada insert. Daripada insert, kalau kita lihat ada satu button pivot table, bucu sebelah kiri. Tuan-tuan klik saja button ini dan kita akan dibawa kepada satu pop-up menu. Ya. Pop-up menu ini sebenarnya nak menunjukkan kepada beberapa tindakan kita. Ya. Jadi yang pertama ini adalah range atau di mana data raw yang akan kita gunakan. Ya. Dan yang kedua, pilihan mungkin kita nak menggunakan data yang daripada luar, outsource data, ya, daripada data-data lain yang akan kita bina pivot data ini. Dan yang ketiga ini adalah di manakah kita akan meletakkan pivot data yang kita akan bina nanti. Sama ada di satu worksheet baru ataupun di worksheet yang sedia ada. Okey, jadi tuan-tuan, saya buat pilihan. Kita pilih dulu yang pertama. Jadi untuk memilih range ini, kita ada dua cara. Ya. Cara pantas, kita boleh gunakan Ctrl Shift dan juga anak panah sebelah kanan, seterusnya Ctrl Shift anak panah sebelah bawah. Ya, itu cara pantas tuan-tuan. Ya. Okey, saya tandakan kepada range bagi pembinaan pivot data berkenaan. Jadi secara automatik range ini akan ditandakan dalam
table seperti ini, ya. Dan yang kedua, saya akan menempatkan pivot data ini dalam satu worksheet baru, ya. Jadi saya klik pada new worksheet dan seterusnya pergi pada butang OK. Kita dibawa seterusnya kepada satu paparan menunjukkan ada beberapa maklumat. Pertama tentang ini adalah formatnya, ya, berapa format untuk pivot data kita. Dan yang kedua, ini adalah table field. Table field merujuk kepada data-data atau instrumen yang ada dalam raw data kita. Jadi kalau kita tengok dalam raw data yang saya ambil daripada SKPM, kita ada maklumat mengenai guru, nama guru, option guru berkenaan. Ya, ini bulan ini merujuk kepada tempoh pencerapan. Ya, kemudian kelas yang dicerap sehinggalah kepada jumlah skor dan juga taraf yang diperolehi oleh guru tersebut dalam pencerapan yang dijalankan. Okey, hari ini sebagai langkah permulaan saya nak bawa bersama dengan tuan-tuan untuk melihat mata pelajaran yang dicerap, ya. Okey, kita pilih dulu mata pelajaran yang dicerap. Sini tuan-tuan, tandakan tik di ruangan di sini dan juga kita pergi kepada mata pelajaran yang dicerap ni, kita bagi kepada row. Jadi bila kita bawa pada ruangan row ini, mata pelajaran yang dicerap akan dipaparkan, ya. Tapi kita tak tahu mata pelajaran ini berapa kali dicerap, ya. Jadi untuk itu kita ambil juga raw yang sama, kita juga ambil juga maklumat yang sama, iaitu mata pelajaran yang dicerap, dan kita bawa pula kepada bahagian value, ya, pada bahagian value. Dan daripada bila kita meletakkan pada bahagian value, pivot data akan terus mengira, ya, count of mata pelajaran yang dicerap. Dan daripada sini kita boleh tahulah tuan-tuan, ya, mata pelajaran manakah yang paling banyak dicerap di sekolah kita, ya, iaitu kalau kita tengok sini dalam bahasa Melayu ada 19, dan yang paling sedikit yang dicerap sini adalah biologi, ya. Okey. Dan data ini kita juga boleh jadikan dalam bentuk yang lebih teratur lagi. Misalnya kita nak membahagikan kepada, kita ambil pada bidang dan kita bawa pada ruangan row. Okey, kalau kita tengok dalam ruangan row, dia ada perbezaan jika kita meletakkan instrumen ini sama ada sebelah atas sebelah bawah. Sekarang kita meletakkan bidang ini di sebelah bawah, di bawah mata pelajaran. Saya membawa bidang ini letak sebelah atas. Jadi kalau kita tengok, dia lebih tersusun. Ini adalah mata pelajaran yang dicerap dalam bidang bahasa, dalam bidang kemanusiaan, dan sehinggalah kepada bidang teknik dan vocational, ya. Okey. Jadi tuan-tuan pantas, ya, kita dapat melihat data-data ini dengan pantas. Dan untuk tujuan paparan yang lebih menarik, kita mungkin boleh design semula dengan meletakkan color, ya, warna pada table kita ini, ya. Kita pilih pada design dan tuan-tuan boleh buat pilihan mengikut cita rasa tuan-tuan, ya. Ia mengikut cita rasa tuan-tuan. Saya letakkan sini warna kuning, ya. Ini adalah mata pelajaran yang dicerap. Kita juga boleh edit mana bahagian yang mungkin kita rasa sesuai dengan keperluan ataupun kehendak kita. Okey, jadi tuan-tuan kita boleh lihat, ya, data yang ini. Okey, seterusnya daripada data ini mungkin kita nak melihat kepada skor tuan-tuan, ya, skor daripada mata pelajaran yang dicerap. Kita ingin melihat mungkin sebagai satu perbandingan, ya, antara mata pelajaran yang dicerap, skor markah yang ada, ya. Okey, jadi cara yang mudah tuan-tuan, pilih saja pada jumlah skor dan tuan-tuan terus bawa kepada value. Dan ini adalah skor bagi pada pencerapan bagi setiap mata pelajaran. Walaupun data yang kita lihat ini dia adalah dalam bentuk sum, ya, pengiraan dalam bentuk sum bagi semua dengan menjumlah
menjadikan markah atau skor bagi 19 pencerapan yang dijalankan. Jadi mungkin untuk tujuan data yang lebih bermakna, kita nak jadikan data ini dalam bentuk average. Jadi tuan-tuan boleh klik saja pada ruangan skor. Tuan-tuan boleh pilih kepada optionnya, maaf, tuan-tuan boleh pilih kepada value, ya, value field setting. Jadi kita pilih pada average. Jadi akan ditunjukkan pada average, dan kita nak menjadikan dalam bentuk 2 titik perpuluhan. Kita pergi pada format data, pergi pada number, dan juga inilah formatnya. Okey, jadi data yang kita lihat sekarang ni, ya, data yang kita lihat sekarang ni dalam bidang bahasa misalnya, ya, dalam bidang bahasa, dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang sains matematik, ya, ada dipaparkan tentang skor keseluruhan dan juga skor bagi mata pelajaran yang berkenaan. Ya, jadi kalau kita tengok sini, bahasa 84, kemanusiaan 83, sains matematik. Okey, ini adalah average data yang diproses. Daripada sini kita boleh melihat skor bagi setiap bidang, ya, markah bagi skor setiap bidang. Kalau kita tengok sini, misalnya daripada sini bahasa 84.62, kemanusiaan 83.98, dalam bidang sains dan matematik 83.53, dan dalam bidang teknik vocational skor puratanya adalah 83.35, yang mana keseluruhan bagi skor bagi pencerapan sekolah kita adalah 84.03. Seterusnya saya ingin membawa tuan-tuan bagaimana untuk kita mewujudkan pivot graph dalam bentuk yang dapat kita paparkan, ya. Jadi kadang-kadang kita ada keperluan untuk memaparkan data kita dalam bentuk graf, sama ada dalam keperluan mesyuarat, taklimat dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan, hari ini seterusnya saya bawa kepada kaedah dalam cara kita membina pivot graph, ya. Jadi sebagai langkah yang pertama, seperti biasa, kita tandakan dahulu pada raw data kita, dan pilih kepada insert dan juga pada data pivot, ya. Data pivot saya meletakkan kepada satu worksheet yang baru. Okey, saya ingin melihat, ataupun hari ini kita nak melihat tentang purata ataupun pencapaian dalam semasa pencerapan mengikut bidang dan juga mata pelajaran. Jadi saya pilih dulu, yang pertama saya pilih dulu bidang, bidang letakkan dalam raw, dan saya letakkan juga mata pelajaran dalam bentuk raw juga, dan seterusnya mengambil data berkaitan dengan jumlah skor dan letakkan dalam value. Okey, jadi value yang ada dalam paparan kita ini adalah dalam bentuk sum, iaitu bentuk jumlah. Jadi kita perlu menukarkan nilai ini dalam bentuk average. Jadi sebelum saya meletakkan dalam bentuk average, kita formatkan dulu data ini supaya nampak lebih kemas. Jadi kita pilih pada, tandakan kepada keseluruhan table kita. Kita pilih pada design, pilih pada warna mengikut keperluan ataupun mengikut kepada apa yang kita rasa sesuai, ya. Jadi ini telah saya tandakan graf ataupun table yang berkaitan. Jadi saya menukarkan, katakan kita perlu menukarkan sum ini kepada average lebih dahulu, ya tuan-tuan. Kita tandakan kepada ruang yang berkenaan, ruang berkenaan, sum yang berkenaan, kita tukarkan jadi dalam bentuk average. Kita klik sebelah kanan mouse kita dan pilih pada value field setting. Pada value setting ini kita pilih pada average, ya, sebab kita nak melihat kepada purata. Sebab kalau kita tidak menukarkan dalam bentuk purata, nilai yang ada dalam table kita ini adalah dengan menjumlahkan markah atau skor daripada setiap pemantauan atau pencerapan yang kita buat. Okey, kita tanda pada average, pilih pada OK, dan kita pilih kepada, kita buat set dengan meletakkan 2 titik perpuluhan. Okey.
Ini adalah tabel kita yang menunjukkan markah berkaitan dengan skor bagi setiap subjek dan juga mengikut bidang. Jadi daripada sini kita bolehlah membina graf yang kita rasa sesuai. Ya. Okey, caranya kita pilih pada analyze dan juga kita pilih pada pivot chart. Okey, pilih pada pivot chart dan pilih apa chart yang mungkin kita rasa sesuai untuk keperluan kita. Saya pilih kepada bar, klik pada bar berkenaan dan akan dipaparkan dalam bentuk yang kita perlukan. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, data yang ada ini dipaparkan berkaitan dengan skor bagi setiap mata pelajaran dan juga dibagikan kepada bidang. Dan kita boleh meletakkan nilai supaya kita dapat merujuk nilai ini dengan lebih mudah. Ya, okey. Jadi ini tuan-tuan, skor bagi setiap mata pelajaran berdasarkan kepada bidang yang berkaitan. Okey, kita juga boleh meringkaskan lagi dengan memilih hanya pada bidang yang berkenaan. Ya. Ini saya mengeluarkan mata pelajaran dan dipaparkan mengikut pada bidang. Bidang-bidang yang ada di sekolah kita dengan meletakkan nilai purata bagi skor yang berkaitan. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan pembinaan pivot graph. Ya, dalam analisis ni kita ada pivot graph yang boleh kita gunakan untuk kita membuat perancangan